Tuduhan jenayah perang Israel bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Budi Ishtawang Hanafi dalam Dunia 10. Pengganas Israel hari ini didakwa di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berikutan serangan pembunuhan beramai-ramai di Gaza, Palestin. 17 orang hakim ICJ disertai oleh seorang hakim Palestin dan seorang hakim Israel mendengar hujah awal yang dibuat Afrika Selatan. Selain mendakwa Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai, Afrika Selatan mahu mahkamah mengarahkan Israel menangguhkan kempen ketenteraannya di Gaza. 8 orang speaker mewakili Afrika Selatan menyampaikan hujahan yang berlangsung hampir 3 jam di ICJ di The Hague, Belanda. Pemfailan setebal 84 muka surat hujahan tersebut mengatakan Israel melanggar Konvensyen Genosid 1948 yang dibuat selepas Perang Dunia Kedua dan Holocaust. Konvensyen Genosid 1948 dilaksanakan sebagai asas undang-undang antarabangsa yang menjadi komitmen untuk tidak lagi membenarkan kekejaman seperti yang dilakukan oleh Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Afrika Selatan berhujah bahawa terdapat seramai 15 pelapor khas PBB dan 21 anggota kumpulan senjata PBB turut memberi amaran terhadap apa yang berlaku di Gaza. Rejim Israel dan Afrika Selatan adalah penandatangan Konvensyen Genosid PBB yang memberikan ICJ kuasa memutuskan pertikaian mengenai perjanjian itu. Perbicaraan awam hari kedua disambung esok. Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan angka korban akibat serangan rejim Zionis ke atas semenanjung Gaza sejak Oktober lepas mencecah 23,210 nyawa. Manakala sekurang-kurangnya 59,067 yang lain cedera. Sejumlah mangsa masih berada di bawah runtuhan dan di jalan-jalan raya kerana ambulans tidak dapat masuk ke lokasi akibat serangan udara dan darat berterusan yang dilancarkan Zionis. Serangan rejim itu turut memusnahkan 60% infrastruktur di Gaza, manakala hampir 2 juta penduduk hilang tempat tinggal. Penduduk turut bergelut dengan kekurangan makanan, air bersih serta ubat-ubatan. Sementara itu, pendatang haram dan pelampau Yahudi terus mengganas membakar kediaman dan ternakan milik rakyat Palestin Hebron. Mereka turut mengugut untuk membunuh penduduk tempatan. Sejak serangan ke atas penduduk Gaza bermula Oktober lepas, pendatang haram Israel membawa senjata dan memecah masuk rumah penduduk tempatan selama 22 hari berturut-turut. Rumah beberapa penduduk di Timur Laut Hebron musnah dibakar selain kereta dan kambing ternakan mereka dirampas. Sementara itu, aktivis kemanusiaan Palestin Inad Abu Hawash berkata, bermula awal November lalu, pendatang Israel semakin bertindak ganas mengusir penduduk Al-Qanub. Ia merupakan sasaran pengusiran terancang ketiga selepas pengusiran di Zanuta dan Al-Ramain di selatan Hebron sebelum ini. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO membatalkan satu lagi misi perubatan ke Gaza. Menurut Ketua Pengarah Tedros Adhanom Ghebreyesus, pembatalan itu akibat gagal menerima jaminan keselamatan. Pembatalan kali ini merupakan kali ke-6 dalam tempoh 2 minggu. Tedros memaklumkan misi ke-6 ke utara Gaza yang dibatalkan oleh agensi PBB kerana permintaan untuk melawat tidak diluluskan sejak lawatan terakhirnya pada 26 Disember. Beliau turut berharap misi WHO ke utara Gaza dapat diteruskan walaupun misi awal melibatkan 21 bantuan telah dirancang terpaksa dibatalkan. Jumlah korban akibat bencana gempa bumi yang melanda wilayah Ishikawa di tengah Jepun kini mencecah seramai 213 orang. Sekurang-kurangnya 567 cedera, manakala 52 orang lagi masih hilang. Sebanyak 98 kematian dilaporkan di Suzu, manakala di Wajima seramai 83 orang dilaporkan terkorban.
Manakala di Anamizu 20 orang, Nanao 5, Noto 4, Shika 2 dan di Hakui 1. Selain itu, kerajaan wilayah berkenaan mengesahkan 8 kematian berkaitan bencana turut dilaporkan iaitu mangsa terselamat daripada gempa bumi tetapi meninggal dunia akibat kecederaan atau penyakit disebabkan tekanan fizikal dan mental selepas bencana. Kira-kira 125 pengawal penjara dan 14 pegawai pentadbiran dijadikan tawanan oleh banduan di 5 penjara di Ecuador. Ia ekoran rusuhan dan pemberontakan yang tercetus pada Isnin lalu. Mereka ditahan di penjara di wilayah Auzue dan Canar, Napo, Tungu Rahua dan Cotopaxi. Polis dan angkatan tentera terus bekerjasama untuk membebaskan mereka. Rusuhan tercetus selepas pihak berkuasa mengesahkan bahawa Adolfo Fito Macias, pengedar dadah utama negara dan ketua kumpulan jenayah Los Coneros telah melarikan diri dari Regional Prison 8 yang terletak di Bandar Guayaquil. Presiden Ecuador Daniel Noboa menggesa pasukan tentera dan polis untuk mengembalikan ketenteraman di penjara. Sementara itu, Ecuador kini berada dalam keadaan perang terhadap kartel dadah. Ini berikutan gelombang penculikan dan serangan maut sebagai tindak balas terhadap tindakan keras kerajaan negara itu. 100 tentera kini berkawal di jalan-jalan utama di ibu kota Ecuador. Penduduk pula dicengkam ketakutan terhadap lonjakan keganasan yang mencetuskan kebimbangan di seluruh negara. Negara kecil Amerika Selatan itu terjerumus ke dalam krisis selepas bertahun-tahun dikawal oleh kartel transnasional yang menggunakan pelabuhannya untuk menghantar kokain ke Amerika Syarikat dan Eropah. Presiden Ecuador Daniel Noboa mengisytiharkan darurat dan perintah berkurung dan kumpulan-kumpulan itu membalas dengan pengisytiharan perang mengancam untuk membunuh orang awam dan pasukan keselamatan. Susulan insiden panel tingkap kabin pesawat itu tercabut pada Jumaat lalu. Alaska Airlines pada Rabu mengumumkan pembatalan semua penerbangan yang melibatkan pesawat Boeing 737 MAX 9 sehingga Sabtu. Pengumuman dibuat sementara menunggu dokumentasi daripada Boeing dan pentadbiran penerbangan persekutuan FAA Amerika Syarikat untuk memudahkan pemeriksaan ke atas pesawat berkenaan. Dalam satu kenyataan, syarikat penerbangan itu berharap tindakan itu dapat memberikan pengguna lebih kepastian dan mereka sedang berusaha untuk menempatkan pengguna yang terjejas ke penerbangan lain. Insiden itu telah menyebabkan pesawat berkenaan terpaksa membuat pendaratan cemas di Oregon, Amerika Syarikat. Pada Sabtu, pihak berkuasa juga telah mengeluarkan larangan sementara untuk kira-kira 171 pesawat Boeing 737 MAX 9 bagi membolehkan pemeriksaan keselamatan dijalankan. Argentina dan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF mengumumkan perjanjian peringkat teknikal untuk pengeluaran $4.7 bilion kepada negara Amerika Selatan itu di bawah program kredit IMF. Menteri Ekonomi Luis Caputo menjelaskan ia merupakan perjanjian yang dihidupkan semula selepas perjanjian pada tahun lepas tidak mencapai matlamat. Y queríamos anunciarles que hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el marco de la séptima revisión del programa de facilidades exteriores. IMF menyatakan bahawa kerajaan Javier Milei perlu dipulihkan terutama dalam hal ekonomi. Ketika ini Argentina sedang memerangi inflasi tahunan yang menuju ke arah 200%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatannya Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan simbolik penyambungan projek Sistem Rapid Transit RTS Link Malaysia-Singapura. Kedua-dua pemimpin tertinggi menandatangani plak sebagai tanda komitmen kedua-dua negara terhadap pembinaan projek tersebut. Projek RTS Link kini sudah mencapai tahap kemajuan seperti dijadualkan iaitu 65% setakat 31 Disember lepas.
Ia merupakan rangkaian kereta api ulang-alik sepanjang kira-kira 4 km dengan 2 stesen masing-masing di Bukit Cagar, Johor dan di Woodlands North, Singapura. RTS dianggar mampu membawa sehingga 10,000 penumpang setiap jam bagi kedua-dua arah dengan tempoh 5 minit antara kedua-dua stesen. Projek dijangka membuka lembaran baharu perhubungan dua hala antara kedua-dua negara di samping inisiatif Zon Ekonomi Khas Johor Singapura yang sedang dibincangkan. Dalam perkembangan lain, Singapura mengusulkan pilihan hukuman baharu lebih tegas menyasarkan pesalah berisiko tinggi yang melakukan kesalahan serius seperti rogol atau bunuh. Di bawah peruntukan hukuman itu, pesalah perlu menjalani hukuman penjara untuk tempoh minimum selama 5 hingga 20 tahun. Pesalah juga hanya akan dibebaskan jika Menteri Ehwal Dalam Negeri mendapati mereka tidak lagi menimbulkan ancaman terhadap orang awam. Jika didapati tidak sesuai untuk dibebaskan, pesalah berkenaan boleh ditahan dalam penjara seumur hidup. Ketika ini, pesalah perlu dibebaskan secara automatik selepas tahap tertentu tidak mengira bentuk ancaman yang diberikan kepada orang lain. Ia kali terakhir dipinda pada 2018 untuk memperkenalkan rakaman video temu bual dengan suspek yang disyaki melakukan kesalahan seperti rogol. Menteri Dalam Negeri dan Undang-Undang Singapura, K. Shanmugam, menyifatkan pindaan yang diusulkan itu sebagai sangat penting. Pilihan hukuman Singapura buat masa ini juga dikatakan tidak mencukupi untuk menangani kesalahan yang begitu berat. Putera Brunei Abdul Matin selamat diijab kabul dengan pilihan hatinya Yang Mulia Anisha Rosnah hari ini. Majlis akad nikah penuh adat istiadat itu diadakan di Masjid Berkubah Emas di Ibu Negara Bandar Seri Begawan pukul 2.17 petang tadi. Matin merupakan putera ke-10 kepada Sultan Hassanah Bolkiah, raja paling lama memerintah dan pernah menjadi orang terkaya di dunia. Sementara pengantin perempuan merupakan cucu kepada salah seorang penasihat utama Sultan Brunei dilaporkan memiliki perniagaan berkaitan pelancongan dan jenama fashion. Istiadat perkahwinan pasangan diraja itu berlangsung selama 10 hari dan dimulakan dengan majlis istiadat bersuruh diraja pada 7 Januari lalu. Acara kemuncak perkahwinan akan diadakan pada Ahad ini dengan upacara gilang gemilang di Istana Negara. Kerabat diraja dan pemimpin negara luar antara yang tersenarai sebagai tetamu jemputan. Badminton terbuka Malaysia, bergula lelaki profesional negara Ong Yusin Teo Iyi mencipta kejutan melangkah ke suku akhir selepas menundukkan pasangan nombor 5 dunia dari Denmark Kim Mestrup Anders Karup Rasmussen dalam satu perlawanan yang cukup mendebarkan. Menerima sokongan padu peminat tanah air, gandingan di ranking ke-12 dunia itu bermula dengan langkah kanan apabila menang set pertama 21-10. Namun semuanya seakan tidak menjadi di set kedua apabila tewas 11-21 sekaligus perlawanan diheret ke set penentuan. Biarpun keletihan, namun kedua-dua bergu mempamerkan aksi yang menarik sebelum Yusin Iyi mengesahkan kemenangan 24-22 dalam tempoh 61 minit. Yusin Iyi menyifatkan ia sebagai satu permulaan yang positif dalam merealisasikan misi layak diri ke Olimpik Paris 2024. I think it's giving me a lot of confidence. Yeah, I think start from the match on Tuesday. After that, because I just came back with the injury. I don't train seriously, I think. Not seriously, and don't train so much. So much, okay. So I'm happy with my result. Dunia 10 berakhir di sini. Saya Budi Citawan Wahanafi dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.